Kalau tak ada, saya nak jawab dulu soalan yang dihantar awal ni. Tentang pasal dia tanya tentang ada penceramah yang telah mengeluarkan pandangan bahawasanya orang yang mati disebabkan COVID, mati syahid, maka sebab itu tidak perlu dimandikan. Dan ini telah timbul perbincangan di kalangan masyarakat. Adakah orang yang mati COVID ni, dia mati syahid dan dia tak perlu dimandi dan dikafankan seperti mana orang yang mati syahid? Kita baru saja, sebelum tu saya nak maklumkan, kita baru saja bincang tentang pandangan yang sebelum ni yang dikeluarkan oleh pihak JAKIM juga, yang menyatakan untuk tayamum di atas beg plastik. Dulu kita menyatakan pandangan kita tak perlu, dan alhamdulillah dalam perbincangan yang akhir ni dia telah tarik balik kerana tidak ada wajah fiqh dalam hal tu. Dalam fatwa perlih dulu kita bagi tahu A dengan B saja. C ialah kalau ada orang dah nak juga buat macam tu, kita bagi ruang dia buatlah. Tapi sebenarnya dia faqidut tahurain, orang yang dah tak mampu untuk kita mandi, tak mampu untuk kita tayamum, maka ditanamkan dalam keadaan tidak tayamum dan juga tidak mandi. Saya nak jawab dulu isu orang-orang yang mati disebabkan COVID ni tak payah dimandikan kerana mereka mati syahid. Kita nak kena jelas. Pertama saya nak bagi tahu pandangan itu tidak tepat, tidak betul. Syahid ni dia ada 3 jenis. Yang pertama ialah syahid ad-dunya wal akhirah. Satu orang yang syahid dunia dan akhirat. Syahid dunia dan akhirat ni syahid apa? Yang syahid ma'rakah dia panggil. Syahid yang mati di medan peperangan tanpa berpusing ke belakang. Nah, ni dia bukan lari orang panah dia. Yang tu tak kira syahid. Tapi kalau dia menghadapi musuh secara berhadapan, dia mati menentang musuh yang memerangi agama, dia adalah syahid dunia dan akhirat. Syahid ni yang Allah sebut, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu sangka orang-orang yang mati pada jalan Allah itu mati, bahkan mereka hidup di sisi Tuhan mereka direzekikan. Dalam ayat yang lain Allah kata wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Jangan kamu kata orang yang mati pada jalan Allah itu mati, sedangkan mereka itu hidup, kamu tidak tahu. Ini syahid dunia akhirat, syahid mati perang. Syahid yang Nabi kata, sahabat tanya siapa yang mati fi sabilillah, Nabi kata man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulia fahuwa fi sabilillah. Siapa yang berperang untuk kalimah Allah menjadi tinggi, dia pada jalan Allah. Syahid ni mati dia tidak dimandikan, tidak dikafankan, disembahyangkan. Dalam sebahagian riwayat Nabi ada yang sembahyang, ada riwayat juga Nabi tidak solat. Maksudnya juga ada pilihan di kalangan fuqaha. Tapi mereka ni tersimpan di sisi Tuhan mereka kedudukan yang tinggi. Yang ni saja yang tak mati, yang mungkin dia keliru tu. Okey. Yang kedua dia panggil syahidud dunia. Syahid dunia. Syahid dunia ni macam mana? Dia berperang pada jalan Allah, tapi dia niat dia bukan kerana Allah. Niat dia riak. Niat dia apa? Untuk menunjuk-nunjuk. Zahirnya dia mati pada jalan Allah, dia macam zahirnya masuk syurga, logik nampaknya. Tapi di sisi Allah tak, kerana orang yang masuk syurga ialah yang perang untuk menegakkan kalimah Allah saja. Dia untuk tegakkan diri dia. Sahabat tengok orang yang mati berperang bersama dengan Nabi. Sahabat tahani'an lahul jannah.
Oh, betul lah dia dapat masuk syurga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi takalla wallazi nafsi biyadihi. Sama sekali tidak, demi yang nyawaku berada di tangannya. Inna syamlatal lati akhadaha yaumul Khaybar. Sesungguhnya selendang yang dia ambil pada hari peperangan Khaybar, minal maghanim lam tusibal maqasim, yang dia ambil daripada harta rampasan perang tidak mengikut peraturan pembahagian yang betul, la tashta'ilu alaihi nara, menyala ke atasnya api neraka. Padahal dia berperang pada jalan Allah. Tapi Nabi kata perang pasal khianat. Dalam hadis Abu Hurairah yang kita baca minggu lepas, bahagian hadis itu tentang lelaki yang mati syahid. Allah Subhanahu wa taala kata, "Madza fa'alta?" Ya, kau buat apa di dunia? Dia kata, "Qataltu fika hatta tushit." Aku berperang pada jalanmu sehingga aku syahid. Allah kata kadzab. Allah kata dusta. Walakinnaka qatalta liyuqal jari. Tapi engkau berperang supaya orang kata engkau berani. Wa qad qil, dan telah pun dikatakan engkau berani. Fa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Diperintahkan disentak wajahnya sehingga dicampak dalam neraka. Dia perang pada jalan Allah, mati. Tapi dia nama syahid dunia. Syahid dunia ni kita tak tahu. Hanya siapa yang tahu? Dia tak benar di sisi Allah. Siapa tahu? Allah tahu. Habis kalau orang mati di jalan Allah, perang, tetapi dia tak ikhlas, dia riak, kita uruskan macam orang mati syahid dunia akhirat. Pasal mana kita tahu? Dia mati pada jalan Allah, tapi di sisi Allah dia hanya syahid bagi dunia saja. Pada mata manusia, di sisi Allah dia tak mendapat ganjaran syahid. Sebab dia tidak ikhlas kerana Allah. Okey, syahid hak yang ketiga, dia panggil syahidul akhirah. Tadi syahid dunia akhirat, syahid dunia, syahidul akhirah. Syahid akhirat. Syahid akhirat ni apa dia? Orang yang mati disebabkan penyakit-penyakit yang Nabi sebut. Nabi tanya para sahabat, "Man ta'uddu syuhada fikum?" Man ta'uduna syuhada fikum? Siapa dia yang kamu anggap syahid di sisi kamu? Sahabat kata, "Man mata fi sabilillah atau man qutila fi sabilillah fa huwa syahid." Siapa yang mati pada jalan Allah, dia syahid. Nabi kata, "Inna syuhada ummati idzan la qalil." Kalau macam tu syuhada umat aku ni sikitlah, Nabi kata. Sikit sang. Kemudian Nabi kata, "Man qutila fi sabilillah fa huwa syahid." Siapa yang mati pada jalan Allah, dia syahid. Man mata fi sabilillah fa huwa syahid. Siapa yang mati pada jalan Allah, dia syahid. Tadi mati dalam peperangan. Siapa yang terbunuh pada jalan Allah, man qutila fi sabilillah fa huwa syahid. Siapa yang terbunuh pada jalan Allah, dia syahid. Yang mati tadi, yang kena bunuh tadi, perang mati. Man mata fi sabilillah fa huwa syahid. Sesiapa yang mati pada jalan Allah, dia syahid. Mati pada jalan Allah ni, mungkin dia keluar berperang, dia tak mati di medan, mati dalam perjalanan, ataupun mati masa balik, atau mati semasa keluar berdakwah, ataupun mati semasa keluar menuntut ilmu, ataupun mati semua ke jalan nak pergi buat baik, nak pergi masjid ke, nak pergi apa, menuntut ilmu, nak main mengaji, berlanggak kereta tengah jalan, mati, fa huwa syahid, dia syahid. Nak main kuliah, main mengaji lillahi ta'ala, terlanggak, syahid. Tapi adakah tak di kapan dan tak dimandikan? Dah. Di kapan dan dimandikan, semua seperti biasa, cuma dia dapat ganjaran syahid di sisi Allah. Kemudian Nabi SAW dalam hadis tu, Nabi SAW kata, "Man mata fi ta'un fa huwa syahid." Siapa mati kerana ta'un, dia syahid.
Siapa mati kerana wabak dapat pahala syahid. Ni yang mati Covid ni, kalau lillah, redha kepada Allah dan semuanya, dapat pahala syahid. Tentulah pahala tu tak samalah dengan orang yang mati berperang pada jalan Allah. Ada tingkatan-tingkatannya, tetapi ganjaran syahid yang Allah janji yang nak bagi tu dapat kat dia kalau dia redha pada Allah Azza wa Jalla. Man mata fi ta'uni fahuwa syahid. Dan Nabi SAW kata, man mata fil batn wahuwa syahid. Siapa yang mati sakit perut, syahid. Orang yang mati sakit perut ni syahid, tapi bukan kerana makan kenyang banyak tak boleh bernafas. Yang tu cerita lain lah kan. Tu mati apa? Tapi ini katalah dia mati, dia sakit, dia kanser dalam perut ke apa ke, ini termasuk di dalam orang yang syahid. Wal ghariq syahid. Dan orang yang mati tenggelam syahid. Orang yang mati lemas tu syahid. Orang tanya Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, kalau satu orang saudagar naik kapal pergi berniaga, tiba-tiba kapal dia tenggelam, dia mati, dia dapat syahid dah. Ibn Taymiyah kata syahid. Syahid kalau dia tidak menaiki dengan maksiat. Hatta kalau dia pergi, satu orang pergi buat urusan cari rezeki dan seumpama, dia dapat ganjaran itu. Rahmat Tuhan ni luas dalam masalah ni. Nabi sebut tentang syuhada, Nabi sebut tentang Nabi kata al-mat'un, orang yang kena ta'un, yakni kena wabak. Al-mabtun, orang yang sakit dalam perut. Wal ghariq, al-mabtun, orang yang dalam perut dia. Wal ghariq, orang yang tenggelam. Wa sahibul hadam, orang yang ditimpa. Ni hari ni ada apa? Mana terbalik apa? Di Kelang ke apa? Terbalik scaffolding. Tak kira lah. Terbalik, terjatuh bangunan, dia mati, syahid. Ni semua dapat ganjaran syahid. Wa syahid fi sabilillah, dan syahid. Jadi ini adalah jenis. Tapi apa yang saya nak sebutnya, hatta orang yang man qutila duna malihi fa huwa syahid. Siapa yang dibunuh kerana nak pertahankan harta dia. Orang nak merompok isteri dia, anak dia, rumah dia, dia tahan rumah dia. Halau penyamun. Penyamun tikam dia. Mati, dapat pahala syahid. Rahmat Tuhan luah. Tuhan kira macam ni, kalau boleh pun nak bubuh hangpa semua dalam syurga. Allah ni. Cumanya orang yang baca bab hadis ni dia keliru. Mungkin ustaz tu lah, selebriti tu ke, dia keliru. Dia kata yang ni pun tak dimandi, tak dikafan. Tak, yang ni dimandi dan dikafan, disolat seperti biasa. Cuma soal pahala tu antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi dia keliru, dan saya menasihati diri saya lah, dan dia semua juga. Bab-bab hukum ni kita teliti sikit. Kadang-kadang penceramah ni dia macam-macam. Dia pun seronok orang benda-benda yang lain-lain sikit kan, dia habaq, tapi dia tak teliti. Itu yang kadang-kadang timbul habaq. Ayat mandi jenazah Nabi pi mana, dia buat teka-teki. Adam kahwin dengan Hawa, siapa dia tok qadi, dia syok benda-benda macam tu. Benda-benda yang agama tak suruh dia nak cari kan. Siapa dia saksi, dia akai. Orang tak akai. Hak duk banyak hukum hakam fiqh, hak nak amal hak ada, hukum bab-bab agama, hadis Nabi, Quran, yang ni dia tak apa minat, tak syok. Ulama-ulama hadis dulu sebut golongan ni dia panggil qussas dan wa'az. Qussas dan wa'az ni golongan pencerita, penglipur lara. Wa'az ni golongan penceramah. Ni antara golongan yang penyumbang utama di dalam penyebaran hadis-hadis palsu. Dalam ilmu hadis. Dia pakut benda-benda yang orang awam ni dia syok kalau dengar cerita-cerita yang pelik-pelik sikit. Cerita malaikat penat ke, kan. Syok lah benda-benda macam tu, kan. Dia berikan tafsiran yang salah terhadap hadis-hadis yang seperti itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala rahmat.